Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Okey, hari ini kita sambung 5.2 yang kita sudah tengok pada hari Isnin kan? Okey, pada hari Isnin yang lepas. Okey, sepatutnya kita sambung koloid kan? Okey, tapi sebelum kita sambung koloid, cuba refresh balik. Apa beza larutan dengan ampaian? Okey. Di sini ada dibagilah larutan dan ampaian kan? Okey. Larutan ni, larutan ialah campuran yang jernih. Okey. Larutan ni campuran yang jernih yang terhasil apabila zat terlarut larut di dalam pelarut. Okey, contohnya macam gula kan, gula larut di dalam air. Tapi ampaian ini ialah campuran yang keruh yang terbentuk apabila zat terlarut tidak larut di dalam pelarut. Okey, contohnya tanah, pasir di dalam air. Okey, yang kedua, saiz zat terlarut yang halus kan di dalam larutan tu menyebabkan cahaya boleh menembusi larutan. Tapi kalau ampaian, zarah-zarah ampaian tu besar kan, macam tanah kalau ada di dalam ni terus keruh kan, keruh air tu kan. Jadi cahaya tidak dapat menembusi ampaian. Okey, yang ketiga, larutan tidak meninggalkan sebarang sisa ketika dituras. Okey, paling mudah kita tengok gula lah. Gula kalau kita kacau dia kan, dia betul-betul larut di dalam air. So bila kita turas, kita tidak akan dapat sisa lah, kita tidak akan dapat gula lah pada kertas turas tu, kecuali larutan gula tu larutan tepung. Okey. Okey, kalau ampaian pula bila kita turas, contohnya pasir, kita turas daripada air, kita akan dapatlah pasir tu kan. Itu 3 perbezaan di antara larutan dan ampaian. Okey. So hari ni kita sambung lagi. Duduk tepi. Okey, hari ni kita sambung lagi, kita tambah lagi satu iaitu koloid. Okey, koloid ni pula apa ni? Koloid ni campuran dua atau lebih zat terlarut. Okey, campuran dua atau lebih zat terlarut yang tersebar secara sekata. Dia dua atau lebih zat terlarut dan dia tersebar secara sekata. Maksudnya dia tidak akan termendak lah. Okey, tapi koloid ni tidak membentuk campuran yang jernih. Walaupun dia tersebar dengan sekata, tapi dia tidak membentuk campuran yang jernih. Tapi dia tidak juga menghasilkan mendakan. Kalau ampaian, contohnya tanah, pasir di dalam air kan dia akan termendak di bahagian bawah tanah bila kita biarkan lama-lama kan. Pernah kan tak kamu tengok tu kan air di rumah kamu, air paip je kan yang jernih tu kan. Okey, kalau koloid dia tidak jernih, tapi tidak menghasilkan mendakan. Okey, jadi koloid ni adalah suatu campuran yang keadaannya terletak di antara larutan dan ampaian. Okey. Okey, ini ialah contoh koloid. Okey. Contohnya busa yang krim pencukur tu kan ni. Krim pencukur ni kan, dia tidak jernih, dia ada warna kan, warna putih, dia tidak jernih. Tapi bila kita biarkan dia tidak akan membentuk mendakan. Okey, lepas tu susu, mayonis kan, macam susu kan, dia bukan larutan yang jernih, dia berwarna putih. Tapi dia tidak akan membentuk mendakan. Itu koloid. Okey. Okey, seterusnya kita tengok air sebagai pelarut semesta. Okey, kenapa air ni dikenali sebagai pelarut semesta? Sebab air ni dia berupaya untuk melarutkan hampir semua bahan, sama ada pepejal, cecair ataupun gas. Okey. Dia digunakan sebagai pelarut domestik lah untuk bahan mentah dalam industri pembuatan, pertanian dan perubatan. Okey, ini adalah antara kegunaan air sebagai pelarut semesta. Okey, yang pertama di sini ditulis baja. Air digunakan untuk melarutkan baja. Okey, supaya mudah diserap oleh akar tumbuhan. Okey.
Kemudian minuman ringan dihasilkan dengan menggunakan air sebagai pelarut. Bukan minuman ringan, kita buat minuman di rumah pun pakai air kan. Sedap air ni kan. Okey, lepas tu air digunakan untuk melarutkan deterjen. Okey, untuk melarutkan deterjen yang digunakan dalam proses pembersihan. Okey, sabun ataupun deterjen dia perlu air untuk membersihkan. Kalau ada sabun je tiada air, sabun tu dia tidak boleh membersihkan, dia mesti ada air. Nanti tingkatan 5 kalau cikgu tidak silap kamu akan belajar macam mana tindakan pembersihan sabun. Okey. Pelarut bukan air. Selain daripada air, ada juga bahan-bahan lain yang digunakan sebagai pelarut. Okey, sebab ada juga bahan yang tidak boleh larut di dalam air. Okey, apa contoh pelarut bukan air ni? Contoh pelarut bukan air ni. Ni contohnya. Yang pertama, alkohol. Okey, biasanya pelarut bukan air ni dia punya sifat mudah meruap. Mudah meruap ya. Mudah meruap maksudnya dia mudah tersejat. Mudah tersejat, lepas tu dia mudah terbakar jugalah. Okey. Alkohol. Okey, alkohol contohnya digunakan dalam minyak wangi. Minyak wangi kebanyakannya ada alkohol. Kemudian antiseptik. Okey, antiseptik ni bahan kimia yang kita gunakan di kulit. Okey. Antiseptik ni bahan kimia yang kita gunakan di kulit. Okey, kemudian kerosin. Kamu tahukah kerosin? Okey, kerosin ni minyak tanah. Pernahkah kamu pernah jumpa minyak tanah? Kamu tahukah macam mana minyak tanah? Minyak tanah ni digunakan untuk lampu. Lampu ni dulu-dulu masa tiada elektrik, guna kerosin kasih hidup lampu. Okey, kemudian aseton. Okey, aseton ni digunakan dalam varnis kuku ni kan? Varnis kuku. Okey, kemudian laka. Laka betulkah cikgu sebut tu? Ni. Okey, ini turpentin. Turpentin ni penanggal kotoran cat. Okey, penanggal kotoran cat dan juga pencair cat. Kalau cat minyak, kan cat ada dua kan, cat air dengan cat minyak. Kalau cat minyak, untuk larutkan dia tu supaya dia cair, kita letak inilah turpentin ni. Okey, ini iter. Iter untuk mengekstrak minyak. Okey, sampai di situ sahaja untuk 5.2. Okey, sekiranya ada apa-apa yang tidak faham, boleh tanya cikgu ya. Okey, terima kasih.